Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi. Pada hari ini kita akan belajar bersama lagi dalam bidang hadis tahun 3, iaitu dengan dalam tajuk mengasihi yang muda dan menghormati yang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu di POS. Pada hari ini kita akan belajar bersama dalam tajuk mengasihi yang muda dan menghormati yang tua. Pendidikan Islam tahun 3, bidang hadis siri 2. Yang ni siri 2. Minggu lepas kita bincangkan bersama pada siri pertama, bidang hadis, buku teks, muka surat 38 sampai 42. Jadi, anak-anak boleh rujuk buku teks, muka surat 38 hingga 42 untuk pelajaran pada hari ini. Untuk cikgu-cikgu, standard kandungan 2.1, standard pembelajaran 2.1.5, 2.1.6. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, elok rasanya kita sama-sama membaca doa supaya pelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah, seterusnya memberi mudah untuk kita faham, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin, 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 rabbal alamin. Seterusnya kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi diharap daripada hasil pembelajaran kita pada hari ini, satu, murid-murid kita dapat menghuraikan kesan mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua dengan tepat. Yang kedua, menyenaraikan ciri orang yang beradab dalam pergaulan dengan betul. Iaitu adalah kita punya objektif pembelajaran kita. Seterusnya, mari sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita tengok gambar yang Ustaz sediakan. Satu, background ini, tak nampak gambar mak dia tu. Ini gambar macam mana anak-anak nak pergi sekolah, cium tangan ibu dan bapa. Yang ini keluarga yang bahagia. Ini ada nama Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mendapat kebahagiaan, jalan yang paling baik adalah jalan yang ditunjuk oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah dia. Sebab dalam sunnah Rasulullah ini, semuanya ada macam mana untuk kita menjadi insan yang terbaik di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi, pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran yang lepas, saya sudah huraikan apa itu hadis, apa yang dimaksudkan dengan hadis. Jadi hari ini kita akan belajar secara terperinci hadis kita itu. Apa maksud hadis kita. Jadi jom kita baca bersama dengan Ustaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Sekali lagi kita ulang. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه أبو داود Tirmizi. Kita tengok apa maksud terjemahan daripada hadis yang kita baca tadi.
Maksudnya daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita Allah meredai kedua-duanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Sekali lagi kita ulang, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud dan Tirmizi. Seperti saya sebut minggu lepas pada siri yang pertama, hadis ini kita ulang kembali. Hadis ini yang dimaksudkan dengan hadis segala benda ataupun perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini martabat dia cukup tinggi dalam Islam, iaitu yang kedua selepas Al-Quran. Jadi bila kita baca hadis ini, seolah-olah kita patut ambil pengajaran dan dibuat sebagai iktibar dalam diri kita. Bukan kita sekadar baca sahaja, okey, dan hafal dan sebagainya, jawab periksa. Bukan. Hadis ini untuk kita nilai diri kita, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sebut, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi yang lebih muda. Jadi kita kena mengasihi orang yang lebih muda daripada kita. Kita kena sayangi orang yang lebih muda daripada kita. Jadi kalau ustaz, ada orang yang lebih muda daripada ustaz dan ada orang yang lebih tua daripada ustaz. Jadi adik-adik di rumah, yang lebih muda pun ada, yang lebih tua daripada kita pun ada. Jadi kita kena mengasihi yang lebih muda daripada kita. Yang lebih, kita kena sayang, kita kena berlembut dengan mereka, dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Maksudnya bukan tak termasuk daripada sunnah Nabi lah, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Jadi dengan orang tua pun kita kena muliakan, kita kena sanjung orang tua. Orang kecil kita sayang, yang tua kita muliakan, kita sanjung orang tua. Jadi macam mana kita nak beramal dengan hadis ini? Jom kita tengok bersama secara terperinci macam mana kita nak beramal dengan hadis Rasulullah ini. Jadi yang pertama kita tengok, kita pergi detail selepas ini, adab mengasihi orang yang lebih muda daripada kita. Apa adab kita dengan orang yang lebih adik daripada kita. Bukan kita jadi bos, adik-adik kita, budak-budak bawah kita semua kena ikut arahan kita. Dan adab menghormati orang tua, iaitu kita akan pergi satu persatu. Sabar, no? Jadi adab mengasihi orang muda. Okey, jom baca bersama Ustaz. Berbicara dengan nada yang mesra. Dengan budak-budak kecil pun kita kena berbicara dengan mesra. Yang kedua, menasihati dengan kata-kata yang baik. Jangan sebab kita dah besar, kita dah tahun 6, kita dah tahun 3, adik-adik umur 6 tahun, umur 5 tahun, kita tengking-tengking. Dia buat salah pun kita tengking, kita bersembang dengan dia pegang kata-kata kasar, tak bagus. Seterusnya, menunjukkan contoh teladan yang baik. Jadi kita abang-abang, kakak-kakak, kita yang perlu tunjuk tauladan. Kita kena tunjuk contoh yang baik untuk adik-adik kita di rumah, di sekolah dan di taman, di kampung dan sebagainya. Mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Jadi kita dah tahun 6, kita dah umur 20, umur sekolah menengah. Jadi kita kena mewujudkan hubungan dengan baik dengan orang muda yang lebih muda pada kita, supaya mereka tidak asing dengan
kita. Jadi kita dengan hubungan mesra ini akan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Seterusnya, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Seterusnya kita tengok pula adab menghormati orang tua. Orang tua kita perlu hormati, kita perlu muliakan mereka. Sebab mereka, dalam pepatah Melayu sebut, mereka lebih dahulu makan garam daripada kita. Mereka lagi banyak pengalaman daripada kita. Kita kena dengar nasihat mereka, kita kena berlembut bercakap ketika bercakap mereka. Yang pertama, memanggil dengan panggilan terhormat. Nak panggil pakcik-pakcik, jangan panggil dengan nama. Nak panggil Pakcik Yusof, kena panggil Pakcik Yusof. Jangan pergi, Yusof. Itu dah kasar. Kita kena berbicara mengikut keadaan. Dengan kanak-kanak, lain kita sembang. Dengan sama umur dengan kita, lain kita sembang. Dengan yang lebih tua daripada kita, ada cara dia. Barulah kita dikira nampak lemah lembut, kena tempat dia. Taat kepada orang tua. Jangan kita bertinggi suara dan sebagainya. Memberi salam. Jumpa orang tua, kita bagi salam. Assalamualaikum. Meminta nasihat dan bimbingan. Jumpa pakcik-pakcik, jumpa makcik-makcik yang dah lama tu, kita minta nasihat macam mana untuk kita hidup di dunia ini. Sebab mereka dah dahulu hidup di dunia ini, hidup daripada kita, dah banyak pengalaman mereka. Jadi mereka ada nasihat-nasihat yang berguna untuk kita. Seterusnya, sopan santun dalam berbicara. Bersopan santun, sopan santun dalam berbicara dengan mereka. Bukan sembang dengan kasar. Seterusnya, dahulukan orang tua dalam semua hal. Banyak perkara tu, kita naik bas ke, kita apa-apa ke, pergi beli ke apa, semua tengok orang tua tu dah letih, beratur tu, bagi dulu dia. Tak ada masalah. Kita masih sihat lagi, bagi orang tua. Ringan tulang untuk membantu. Ada jiran-jiran nampak orang tua dan sebagainya nak akak barang itu, kita tolonglah. Barulah kita harmoni kehidupan kita. Yang muda pun kita sayang, yang tua pun kita muliakan mereka. Seterusnya kita tengok kesan mengasihi orang yang lebih muda daripada kita. Apabila kita beramal dengan sunnah Nabi ni, dia ada kesan dalam kehidupan kita dan sekeliling kita. Yang pertama, kita tengok kesan mengasihi orang yang lebih muda, iaitu disayangi dan dihormati. Siapa tak nak disayangi dan dihormati. Dan kedua, keluarga hidup bahagia. Keluarga kita, apabila kita sesama keluarga, kita baik, kita hormat orang tua kita, kita sayangi adik kita, jadi keluarga kita hidup bahagia. Dan apabila kita dengan kawasan keluarga kita baik, beramal dengan sunnah Nabi ini, orang lain juga akan turut merasa bahagia dengan kita. Masyarakat hidup aman. Kalau masing-masing dah beramal dengan sunnah Nabi, keluarga kita ikut sunnah Nabi, ikut hadis yang kita belajar ini, masyarakat hidup aman. Seterusnya, orang muda lebih sopan. Kita dah baik dengan orang muda, orang muda pun akan hidup lagi sopan. Sebab malu dengan kita. Sebab kita baik dengan dia nak buat apa-apa pun dia malu dengan kita. Wujud kerjasama dalam semua urusan. Kita mudah nak minta tolong adik kita, nak minta tolong orang muda daripada kita dalam satu masyarakat, komuniti itu, insya-Allah. Seterusnya, kesan menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama kita tengok wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Bila diri kita ini dengan yang tua pun kita sayang, kita muliakan, dengan adik-adik kita, dengan jiran-jiran yang lebih muda pada kita itu, akan wujud kasih sayang antara yang tua dengan yang muda. Kehidupan lebih diberkati oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Seterusnya, memperoleh ketenangan jiwa. Bila kita semua elok-elok, semua dalam satu rumah, dalam satu kampung, dalam satu taman, kita pun rasa tenang hidup. Seterusnya, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Dalam dunia ini, tak ada apa yang kita mahukan lebih daripada dikasihi Allah dan diberkati oleh Allah. Bila Allah berkati, Allah kasihi kita, jadi segala kerja buat kita, Allah akan permudahkan. Jiwa kita akan jadi tenang. Semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja buat kita jadi mudah dan sebagainya. Tak ada apa. Keluarga kita pun bahagia, tak bergaduh dan sebagainya. Jadi itu ibarat macam syurga lah di dunia ini. Apa lagi kita nak? Kehidupan masyarakat lebih harmoni. Okey, itu adalah kesan menghormati orang yang lebih tua. Jadi, itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk belajar hadis ini, kita letakkan diri kita seolah-olah hadis itu kena pada diri kita. Jangan kita hukum orang lain. Yang saya maksudkan macam ni. Bila Rasulullah sebut, kita kena hormati dan sayangi orang yang lebih muda pada kita. Jangan kita, maksudnya kita letak diri kita, okey, aku kena hormati dan sayangi orang yang lebih muda daripada aku. Dan orang yang lebih tua, aku kena sanjung, kena muliakan. Kita kena letak diri kita sendiri. Jangan kita kata, pakcik ni, dalam hadis Nabi kata, orang tua kena sayang yang muda. Saya ni orang muda, patut pakcik kena sayang saya. Jangan cakap macam tu. Maksudnya, kita hanya menghukum orang. Kita menyalahkan pakcik tu pula. Sedangkan kita dengan pakcik tu, kita lagi muda daripada dia. Yang kita belajar tadi macam mana? Kita kena hormati, kena muliakan, bersopan santun dengan orang tua. Maksudnya, kita beramal dengan hadis, kita rujuk diri kita. Kita perbaiki diri kita. Bukan kita nak judge orang ni. Kamu orang tua, kenapa tak ikut hadis ni? Kamu orang muda, aku orang tua, kamu kena hormati, muliakan aku. Itu bukan cara kita belajar ilmu agama. Kita kena, bila belajar ilmu agama dan hadis ini, kita kena letak diri kita di sudut yang Rasulullah sebutkan itu. Maksudnya, kita sebagai orang yang lebih tua, ada budak-budak, kita kena sayangi mereka. Kita ada lagi orang tua daripada kita, kita kena muliakan mereka, kita kena sanjung mereka. Jadi kita atas pertimbangan kita, jangan kita nilai orang lain. Barulah kehidupan kita diredai dan diberkati dan dikasihi oleh Allah, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah daripada saya, Ustaz Ahmad Majdi Sanusi. Pesan saya selalu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Semoga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.